Setiap kejadian alam pasti tersirat hikmah untuk direnungi insan. Hujan yang dibimbangi mendatangkan banjir sebenarnya membawa rahmat menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah juga dengan kehadiran para ulama di bumi ummah ini untuk menyebarkan syiar Islam. Semuanya ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majalah Kalam pernah mencatatkan bahawa ulama Syekh Abdul Latif Tambi ialah seorang hartawan dermawan selain ulama terbilang pada zamannya. Kediaman Haji Abdul Aziz Tambi Abdul Qadir letaknya di Balai Panjang, Melaka Tengah, dikunjungi untuk mendekati lebih banyak kisah silam kehidupan Syekh Abdul Latif Tambi. Pesara ini merupakan cicit Syekh Abdul Latif Tambi sebelah ibu yang banyak menyimpan kisah perjalanan dakwah moyang kebanggaan keluarga ini. Menurut Haji Abdul Aziz, hanya dia dan cucu Syekh Abdul Latif Tambi, iaitu bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Haji Ismail Jamaluddin, yang masih hidup, selain beberapa waris lain yang kini menetap di Singapura. Setiap petang 7 lekor, dia akan kerah kepada anak-anak buah yang tinggal serumah dengan dia, cuci duit siling. Tak banyak, berapa ribu tak tahulah masa zaman dulu. Cuci duit siling bersih-bersih untuk dibagi zakat pada petang raya kepada kanak-kanak. Sampai saya dengar daripada nenek saya, nak kata ribu tak, beratus orang datang mengambil. Bagi. Setiap tahun itu memang amalan biasa dia. Yang kedua, bekas tapak Masjid Tenggera yang ada tu sekarang, itu hasil daripada dia punya, dan usaha dia juga yang mendirikan Masjid Tenggera tu. Sebuah rumah tinggalan Syekh Abdul Latif Tambi di Jalan Tengkera, Pantai 1 tidak pernah menarik perhatian sesiapa yang melepasinya, melainkan jika mereka sedar bahawa ia pernah diduduki keluarga ulama tersohor. Sayang sekali, rumah bernilai sejarah tinggi ini berubah pemilik apabila dijual oleh waris keluarga. Sebidang tanah yang sempat ditinjau ini dahulunya merupakan tapak deretan kedai milik ulama juga usahawan berjaya, Syekh Abdul Latif Tambi. Kegemilangan silam sesekali menggamit memori amat payah untuk ditelan. Namun, setiap ketentuan Tuhan itu terkandung hikmah yang hanya Dia yang mengetahui. Menjadi satu fakta yang jelas, Syekh Abdul Latif Tambi merupakan ulama golongan tradisional yang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Malahan pendirian beliau dinyatakan di muka hadapan karya beliau, iaitu Hidayatul Rahman. Seperti berikut dikatakan, dinamakan dia Hidayatul Rahman pada menyatakan segala arkanul iman. Karangan Al-Iman Al-Fadhil Al-Hajj Abdul Latif bin Al-Hajj Tambi, Negeri Melaka, kejadiannya. Kampung Tengkera, kediamannya. Asy-Syafi'i, mazhabnya. Asy'ari, akidahnya. Karya beliau, kitab Tazkiratus Sunnatil Bashar bi Ahkami Itsna Asyar, dicetak Matba'ah Al-Ahmadiyah, membicarakan beberapa disiplin ilmu Islam, terutama sekali beberapa pertikaian pendapat atau khilafiyah agama. Manakala kitab Risalah Buat Sementara yang sebenarnya kelak ketara, yang dicetak pada 1935 oleh Melaka Latifiyah Press, membicarakan tentang perkara sanggahan terhadap karangan Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki yang mengharamkan ketukan beduk. Secara umumnya, golongan tradisional didefinisikan sebagai ulama yang berpegang kepada tradisi. Mereka melihat sejarah masa lampau sebagai sumber inspirasi
atau sesuatu yang harus dipertahankan. Golongan pembaharuan dan perubahan pula, gelaran kepada beberapa ulama muda di pantai barat Tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Mesir, kerana mereka cuba membawa islah dan tajdid dalam masyarakat Islam. Apakah betul kaum muda ini melakukan pembaharuan? Dan apakah pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh kaum muda? Sebab golongan kaum muda ini memang popular dengan beberapa istilah-istilah baru, tajdid, reformasi, kemudian pelbagai lagi istilah-istilah yang dibawa. Tapi apakah benar golongan kaum muda ini adalah golongan reformasi atau golongan tajdid? Para ulama golongan tradisional seperti Fathullah Suhaimi, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, Abu Bakar Alim Mua, Syekh Abdullah Fahim, Datuk Said Alwi bin Tahir Al-Haddad dan ramai lagi bertentangan pendapat dengan pandangan golongan pembaharuan seperti Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Muhammad Aqil, Haji Abbas Muhammad Taha, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan Haji Abbas Taha. Sebenarnya Syekh Ahmad Fatani lah yang sebenarnya membawa pembaharuan kepada anak-anak muda yang belajar di Mekah dan belajar di Mesir. Antara pembaharuan-pembaharuan yang dibawa oleh Syekh Ahmad Fatani yang saya pernah tulis, sebuah kertas kerja yang berjudul Syekh Ahmad Fatani Mujaddid fi Alam Melayu. Imam Mujaddid fi Alam Melayu, iaitu Syekh Ahmad Fatani adalah tokoh pembaharuan di Alam Melayu. Antara pembaharuan yang dibuat oleh Syekh Ahmad Fatani ialah percetakan. Kalau pada ketika itu belum ada percetakan, Syekh Ahmad Fatani yang mula-mula buat. Syekh Abdul Latif Tambi ini pernah memberikan pendapat berkaitan isu perombakan Masjid Sultan di Singapura yang mahu digantikan dengan Masjid Baharu. Beliau sama sekali tidak bersetuju dengan pergantian kerana baginya ia bermaksud memutuskan amal jariah seseorang yang membina masjid lama tersebut. Sungguh pun dikenali sebagai ulama serius dan komited mengupas isu-isu membabitkan kepentingan ummah. Namun beliau disenangi jemaah kerana gemar berjenaka ketika memberikan ceramah. Kaedah penyebaran dakwah beliau secara ringan cukup sesuai dengan generasi muda yang mendekati masjid. Sejenak bersama pengurusi Masjid Tengkera, Tuan Haji Abdul Rahim Haji Adam cukup sedar bahawa sumbangan Syekh Haji Abdul Latif Tambi meletakkan Masjid Tengkera sebagai pusat perkembangan Islam tersohor suatu ketika dahulu amat tidak ternilai. Jadi beliau pun juga telah membuat beberapa buah kitab yang masa dulu sangat terkenal dan ada masih lagi digunakan di sekolah-sekolah di beberapa buah negara. Di negara Indonesia, beberapa sekolah agama masih menggunakan kitab-kitab beliau untuk membimbing anak-anak mereka dalam hal-hal agama. Turut menarik perhatian adalah makam Sultan Hussein Muhammad Shah dari Johor yang terbabit mengiktiraf perjanjian awal penyerahan Singapura kepada Stamford Raffles dengan Temenggung Abdul Rahman pada 6 Februari 1819. Baginda Sultan mangkat pada 5 September 1835 setelah berpindah ke Melaka meninggalkan Singapura. Sebaik saja penyerahan pulau itu menjadi kenyataan. Sejarah perkembangan Islam di Melaka bermula sejak 600 tahun lalu dengan kedatangan para ulama dari dunia Arab, Parsi, Gujarat dan Malabar India. Ulama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah mengislamkan para miswara. Kemudiannya terbentuklah kerajaan Islam di Melaka yang amat disegani. Syekh Haji Abdul Latif Tambi antara ulama mapan menggunakan pelbagai kaedah mengembangkan syiar Islam selepas era Kesultanan Melaka hinggalah agama Islam berkembang pesat dan maju. Memori silam tetap menjadi ingatan walaupun nyawa manusia menemui penghujung. Kini jasad Allahyarham Syekh Haji Abdul Latif Tambi disemadikan di perkuburan Tengkera semenjak 1 September 1939. Dia mengembuskan nafas terakhir pada usia 67 tahun. Al-Fatihah.